Baiklah, Ya. Sophie, sekarang mungkin tengah panas kan isu bekalan beras. Tapi kita juga ada perspektif lain. Kita nak tahu pendapat orang ramai mengenai makan di luar ataupun masak lebih menjimatkan ataupun lebih menyenangkan anda. Betul. Awak pilih mana? Ya, sekarang sebab masa mungkin kita makan di luar. Tapi option untuk masak di rumah, kalau seorang dia mahal, kalau beramai mungkin murahan. Itu pendapat saya. Betul. Apa kata kita saksikan pendapat orang ramai mengenai perkara ini? Silakan. Lebih jimat kita makan di rumah lah. Maksudnya kita beli barang-barang dapur dan kita masak di rumah lah. Lebih jimat lah. Maksudnya kalau kita ke office pun kita bawa bekal ke, ya, itu satu cadangan yang baik lah. Dan dalam masa yang sama kalau kita makan kat luar ni banyak pembaziran lah. Maksudnya kita makan kat luar pun kadang-kadang satu hari kita dah boleh cecah dalam sekali makan pagi mungkin dah RM7-8 untuk pagi saja, belum masuk tengah hari. Tengah hari mungkin sampai RM15 kan, campur dengan air semua sekali dah RM15. Satu hari dah mungkin dalam RM40 ke RM50. Kalau kita makan di rumah, maksudnya bekal di rumah, maksudnya kita boleh jimat lagi kos. Jadi saya tetap menyokong bahawa 100% saya sokong kita makan di rumah, jimat. Harga pun kadang kalau di kedai itu mahal. Di rumah kalau kita beli barang itu, dan kita pun boleh buat, kita panggil jangkaan berapa orang nak makan di rumah. So itu kita boleh jimat. Kita kena tengok senario sekarang. Dua-dua suami isteri bekerja. So dah bekerja seharian. Anak-anak pula anak ni kadang-kadang tak sempat nak masak. Jadi makan di luar. Lepas tu, okay, in terms of berkeluarga, memang jimat dan selamat, orang kata kesihatan terjamin, kebersihan terjamin. Tapi untuk ekonomi sektor, perkhidmatan restoran apa semua, kalau kita orang kata 90%, tak payah 90% lah, 50% pun orang akan masak sendiri, restoran semua akan lingkup lah. Masak di rumah lebih jimat lah. Sebab pada pandangan saya, di rumah tu kita boleh beli bekal ataupun kita boleh beli stok untuk sebulan ataupun 2 minggu, dan kita boleh masak. Kadang-kadang kita boleh extend masak pembelian kita tu sampai sebulan makan. Tapi kalau kita beli di luar, bergantung pada kedai. Ada kedai mahal, ada kedai yang okey, tapi kebanyakan sekarang agak mahal lah di luar. So saya berpendapat makan di rumah lebih jimat berbanding makan di luar. Saya memang kalau ikutkan dari segi kos, memang makan di rumah lebih menjimatkan lah. Which is bila saya compare, saya beli makanan, sekali saya makan, saya dah berkeluarga, saya ada anak kecil 2. Sekali saya makan, at least pun mesti RM50 tu paling kurang sekarang ni kalau makan di luar. So kalau saya beli bahan mentah yang berharga equivalent untuk RM50, saya boleh makan untuk 2 ke 3 hari. So itu dah menjimatkan lah kalau saya masak sendiri. Saya sebab keluarga 3 orang je, anak seorang, isteri 1 kan. Banyak makan di luar lah. Sebab berdasarkan perbincangan saya dengan isteri saya, kadang-kadang kalau makan kat rumah ni, kos ni lebih kurang sama je dengan makan di luar. So sebab saya keluarga kecil kan, so maka kami buat keputusan banyak makan di luar. So bagi saya, luar ke rumah tu terpulang kepada kita lah. Sebab macam saya mungkin kekurangan masa, kerja dan keluarga kecil, so kebanyakan masa kita makan di luar. Itu dia pelbagai pendapat yang dilontarkan ya. Jadi untuk memperincikan dengan lebih lanjut lagi, kami bawakan topik makan di luar atau masak di rumah ini. Saya kenalkan iaitu tetamu kami di studio, Dr. Elia Nabila Abdul Bahri, merupakan pensyarah kanan Jabatan Ekonomi Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum. Doktor, banyak komen tadi, Doktor. Respon awal, saya suka satu perspektif daripada Puan Jennifer. Dia kata betul kita boleh makan di rumah lebih jimat. Tapi kalau kita tengok sudut lain, lama kelamaan nanti sektor ekonomi terhadap peniaga itu nanti akan jatuh. Macam mana, Doktor? Ya, betul. Kalau kita lihat tadi berbagai komen daripada orang ramai, ada baik buruknya kedua-duanya, sama ada makan di luar ataupun masak di rumah. Memang kita tak nafikan dari segi kosnya menjimatkan kita masak di rumah. Contohnya kita boleh beli barang dalam untuk tempoh sebulan, barang kering kan. Dan kita perlu buat pembelanjaan. Misalnya kalau kita merancang untuk masak sendiri di rumah, tapi misalnya kita beli bahan mentah ataupun barang basah
untuk seminggu misalnya. Tapi pada waktu ketiga kita tak mampu nak masak, mungkin kan kekangan masa, kekangan tenaga, dan juga mungkin ada anak kecil, mungkin anak kecil pun tolong bantu masak juga. Dan ini juga yang menyebabkan dalam untuk tempoh seminggu bahan mentah yang kita beli itu mungkin hanya 2 ke 3 hari saja yang kita sempat masak. Dan akhirnya kalau kita tak boleh komit untuk masak, akhirnya nanti bahan mentah yang kita beli itu akan menjadi rosak dan sebagainya. Dan betul juga seperti ada komen yang mengatakan bahawa kalau semua orang pakat masak di rumah, bagaimana dengan industri restoran dan makanan sebagainya. Ini kerana kita juga banyak program-program yang makan sedap di mana. Dan itu juga memberikan inspirasi. Hari ini minggu ni nak makan dekat tempat sekian-sekian dan minggu depan makan tempat sekian-sekian. So ini juga mempengaruhi mengapa mereka juga ingin makan di luar. Dan dalam masa yang sama kita semua wanita juga sekarang ramai yang sedang bekerja dan untuk menguruskan masa, sebab kita balik di rumah bukan hanya kita memikirkan tentang urusan makan, tapi juga urusan pakaian, kerja sekolah anak dan sebagainya. Jadi banyak perkara di rumah, terutama di rumah, yang mereka merasakan makan di luar lebih cepat dan mudah. Okey, baik. Dan situasi sekarang ni kalau kita tengok pun dengan dengan keadaan ataupun harga beras yang kian meningkat, dan kalau kita beli stok seperti yang doktor kongsikan tadi juga, mungkin ada orang yang tak sempat nak masak, akhirnya akan menjadi pembaziran juga. Jadi situasi yang terbaik mungkin berbeza bagi setiap individu maupun keluarga. Jadi pendapat doktor, bagaimana untuk ketika ini kita nak kena letakkan, okey, bagi pihak keluarga saya apa yang terbaik untuk situasi sekarang ini? Satunya kita kena lihat berapa ramai ahli keluarga dalam satu rumah. Dan juga kemampuan kita untuk memasak. Ada orang yang mampu dari segi wang, ada orang yang mampu dari segi tenaga dan masa. Dan kebanyakannya dalam pemerhatian saya yang memasak di rumah setiap hari ini, kebanyakan daripada suri rumah dan juga orang yang bekerja yang mempunyai pembantu rumah. Kalau tidak pembantu rumah pun mungkin ada anak yang boleh membantu untuk memasak. Dan untuk memasak setiap hari untuk wanita yang bekerja dan berkerjaya, ini memerlukan satu komitmen yang tinggi. Betul. Misalnya kalau kita dengan harga rumah sekarang yang meningkat, orang sanggup beli rumah di pinggir bandar yang lebih murah dan sanggup commute daripada tempat kerja yang jauh balik ke rumah. Kalau bukan dengan kesakan lalu lintas di Kuala Lumpur, mungkin kita akan sampai di rumah dalam 7.30 ataupun pukul 8, dan kita mempunyai masa yang sedikit bersama anak-anak dan keluarga. Dan kalau kita pulang ke rumah pun mungkin kita akan merasa penat dan lapar, dan kita tak boleh nak tunggu sejam lagi untuk menyediakan makanan dan sebagainya. Jadi itulah satu cabaran sebenarnya. Dan walaupun kita tidak nafikan masak di rumah adalah sesuatu yang terbaik dari segi penjimatan kos. Kalau mengikut kajian saya berkenaan dengan tabiat 3 golongan B40, M40 dan T20. Mereka cenderung untuk makan di luar atau masak di rumah. Dan kebanyakan golongan B40 ini cenderung untuk masak di rumah. Dan ada saya pernah turun ke lapangan bertanya kepada golongan pekerja asas ni, iaitu terutamanya golongan penerima gaji minimum ni. Ada golongan yang dia cuma dapat gaji 1,000 saja, di bawah gaji minimum. Saya bertanya bagaimana dia survive. Dia masak di rumah. Ada kalinya dia masak sebelum pergi kerja, itulah sarapan, itulah makan tengah hari dan itulah makan malam. Mana dalam 1,000 tu dia boleh adjust dari segi kos. Cuma masa dan mungkin dia dari segi jarak rumah dan tempat kerja dekat, dan dia mempunyai komitmen yang tinggi untuk menguruskan masanya dan tenaganya untuk dia memasak demi untuk meneruskan kelangsungan dengan gaji yang ada. Setuju, doktor. Ya. Selain kita boleh mengawal apa yang kita beli, bahan mentah kita beli, kan pilihan kan, ada yang mahal, ada yang murah dan sebagainya. Apa lagi kelebihan yang kita boleh dapati kalau kita memilih untuk memasak di rumah, doktor? Kalau kita nak memasak di rumah, mungkin kita boleh beli bahan mentah yang murah, misalnya di pasar pagi, pasar tani, berbanding dengan kita beli di pasar raya. Kalau kita tengok kos, katakan ayam sekilo di pasar raya lebih mahal banding dengan di pasar raya ataupun di pasar malam. Dan kita boleh merancang pembelian bahan mentah, sama ada bahan kering yang kita boleh gunakan untuk jangka masa yang lebih panjang, dan bahan basah yang untuk jangka pendek. Dan
apabila saya ada seorang rakan yang dia dalam tempoh seminggu dia dah merancang setiap hari menu apa. Katakan pagi menu apa, tengah hari menu apa, malam menu apa, dan pada hari Ahad dia akan fokus untuk menyediakan bahan-bahan yang untuk dimasak dan ikut perancangan menu, dan pada hari kejadian dia cuma campak-campak saja untuk mempercepatkan barang tu dah di-cook lah, dah disediakan. So maknanya perancangan tu perlu ada. Betul. Kalau kita nak berusaha untuk nak ke arah penjimatan masak sendiri di rumah. Tapi ialah bukan semua orang mempunyai masa dan komitmen yang sebegitu. Dan ada masa dan ketikanya masa dan tenaga itu menjadi keutamaan berbanding RM1. Dan mereka cenderung untuk makan di luar ataupun tapau. Mengikut dalam kajian saya, untuk orang yang makan di rumah dan makan di luar, dia masak di rumah boleh ada penjimatan sebanyak 25%. Di mana mereka bagi saya interview ataupun survey untuk golongan yang makan di luar dan makan masak di rumah. Kebanyakan seperti saya kata tadi, yang masak even T20 ke M40 juga mereka masak di rumah. Mereka juga mengambil langkah berjimat jugalah. Mungkin kalau kita nak kata makan di luar, itu makan macam tadi kata sekali keluar RM50. Kita makan 3 kali sehari, kita tak boleh kata nak kurangkan makan dan sebagainya. So 3 kali sehari itu ialah satu yang rutin lah. Dan kalau kita berkenaan dengan kekangan bekalan makanan seperti beras, itulah satu makanan ruji kita yang kita tidak boleh lari. Cumanya kalau kita tengok konsep mungkin dengan masalah kekangan beras sekarang ni, mungkin kita boleh adjust dari segi pengambilan yang sedikit. Kalau kita melihat kepada konsep suku-suku separuh yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan, yang mana pengambilan nasi itu hanyalah suku pinggan saja. Dan kalau saya tengok trend sekarang ni, kalau di Indonesia saya tengok ramai yang makan lauk banyak tapi tak ambil nasi. Sebab apa? Nak diet karbo. Itu pula satu perkara, tapi lauk banyak. So jadi keinginan orang untuk makan tu menjadi satu, macam kita panggil satu pesta atau satu keseronokan untuk makan bagi rakyat Malaysia lah. Kesedaran itu dah wujud lah. Berbanding dengan dulu, kalau student dulu nasi ambil banyak. Separuh kan. Sebab kenyang. Kalau kita compare pun contoh pengambilan beras antara orang tempatan dengan orang luar, pekerja luar yang datang Malaysia. Orang kita 80 kilogram setahun kita makan secara purata, tapi pekerja-pekerja luar 120. Itu adalah satu perbezaan. Cuma dari aspek bila kita bercerita tentang isu bekalan beras sekarang lah kan, ia berkait rapat dengan isu makan di rumah ataupun makan di luar. Mungkin ada terfikir atau tidak alternatif yang kita boleh bawa ke Malaysia untuk kita menyerap tekanan bekalan beras ini? Ya, sebab ada cadangan untuk kita nak menggantikan apa dengan beras ni. Sebab kita tahu kita makan nasi ni untuk karbohidrat, untuk tenaga. Dan kebanyakan keperluannya lebih kepada, macam kata orang luar dia makan nasi lebih banyak. Sebab mungkin keperluan kerja ni memerlukan tuntutan fizikal lebih daripada tuntutan mungkin intelektual. Dan karbohidrat ni boleh digantikan dengan makanan lain, seperti ada yang makan mihun, yang mana gandum tu kita tak maknanya yang kita import lah, kita tak menanam gandum untuk kawasan Malaysia. Dan mungkin ada yang menggantikan dengan ubi kentang, okay, dan juga ubi kayu. Tapi yalah, itu sebagai alternatif. Cumanya bukan semua orang boleh menggantikan. Mungkin kita boleh ambil kadar nasi dalam keadaan yang sedikit lebih bukan sedikit. Kita nak kata menggantikan terus. Macam roti, adakah kita perlu menggantikan makan nasi pada makan roti burger misalnya, dan itu juga satu isu yang lain pula. Jadi kalau kita ikutkan, even daripada kita umur 6 bulan pun diberikan makan bubur nasi. Jadi nasi itu dah menjadi satu keperluan. Jadi apa yang saya merasakan, makanan ruji. Makanan ruji. Dan keperluan dan kritikal sekali ini adalah dari segi pengeluaran dalam rantaian produk beras itu sendiri. Mana daripada penanaman di sawah padi sehinggalah kepada pengguna. Dan itu yang perlu dilihat, sebab kalau kita tengok keluasan sawah padi semakin mengecil dan keluasan untuk pertanian juga semakin mengecil. Dan ini yang kita perlu lihat, walaupun kita pun dah lama beralih daripada pertanian kepada perindustrian, tapi kita perlu perkasakan semula sektor pertanian. Inilah kesan yang beberapa tahun selepas yang kita rasakan sekarang, dan kita rasa perlu pemekasaan sektor pertanian itu sendiri perlu dilihat semula.
Baik, tadi doktor ada jelaskanlah berkenaan dengan makan di luar atau masak di rumah. Tadi ada beberapa faktor yang perlu diambil kira lah. Maksudnya mungkin dari segi harga barangan itu sendiri, di manakah lokasi-lokasi yang sepatutnya kita mendapatkan harga lebih murah, dan juga bergantung kepada keluarga dan juga individu-individu. Apa lagi antara faktor yang perlu kita ambil kira supaya kita dapat memberi penjimatan sekurang-kurangnya lebih banyaklah kepada setiap keluarga ni dalam situasi yang cukup mencabar sekarang ni, doktor? Terutamanya perancangan perbelanjaan lah. Perbelanjaan misalnya kita meruntukkan berapa peratus gaji kita untuk makanan. Okey, kalau ikutkan dalam kajian saya, golongan B40 ini diperuntukkan dalam 26% untuk makanan. Tapi kalau untuk yang T20 mungkin dalam 15% sama juga dengan M40. Jadi dalam hal ini kita perlu merancang. Okay, kalau kita perlu membuat belanjaan, berapa peratus yang kita peruntukkan setiap bulan gaji kita untuk makanan. Dan kita juga perlu dalam masa yang sama kita juga perlu mengawal. Kadang dalam kita perlukan sokongan keluarga misalnya. Contohnya kalau makan di luar, ada anak selera dia nak makan pasta misalnya, ada seorang lagi nak makan pizza, seorang lagi nak makan nasi ayam, makan nasi lemak, dan dah pelbagai, dan kita tak boleh nak memenuhi kesemua ketertuntutan ni, dan kita juga perlu mendidik seahli keluarga kita makan satu menu saja ataupun semua makan menu yang sama. Dan ini juga kita juga melihat kepada apakah bahan yang digunakan, apakah mungkin resepi yang lebih menjimatkan, dan kita menggunakan apa yang ada di rumah, dan juga mungkin menggunakan barang yang kita boleh beli untuk sebulan, merancang sebulan, dan tentukan apakah menu yang sihat dan jimat lah. Dan saya kira kata kunci yang dibawa oleh doktor banyak adalah perancangan. Ya, betul. Macam mana kita nak merancang, kalau ada masa mungkin hari Ahad itu kita boleh merancang menu untuk seminggu. Ada juga orang buat pre-cook meal untuk seminggu. Kalau ada masa prep siap-siap kan makanan tu kan. Nanti kita masuk microwave je. Betul. Nak lagi jimat, nak lagi senang, dari segi masa, bawang tu dikisar dulu semua sekali, nanti campak-campak. Bila nak masak tu banding je. Ya. Terima kasih banyak-banyak doktor atas idea-idea tersebut. Saya kira perancangan itulah yang perlu untuk kita lakukan. Terima kasih banyak-banyak kepada tetamu kita pada hari ini.